Abdul Rahman bin Auf jutawan dunia sampai akhirat dia jadi jutawan. 40 unta bawa barang dagangan bergegar Madinah. Terkejut Aisyah. Apa sebab bergegar ni? Gempa bumi ke? Tak, umum mukminin. Abdul Rahman punya barang dagangan 40 kontena lalu bergegar Madinah, lalu ke highway. Kata Aisyah, patutlah Nabi sebut dia ni esok masuk syurga merangkak. Berlari orang jumpa Abdul Rahman. Wahai Abdul Rahman, berita baik untuk kamu. Apa hal? Umum mukminin beritahu Nabi confirm kau masuk syurga. Dia cakap macam mana? Dia kata Abdul Rahman esok masuk syurga, tapi dia merangkak. Sebab apa merangkak? Harta kau banyak lah, immigration nak cek kasta, nak dokumen macam-macam. Kata, bukanlah sebab tak boleh masuk. Tak apalah. Aku akan pastikan aku masuk syurga. Berlari pula lepas ini. Awak nak buat macam mana? Dia niat semua 40 kontena masuk dalam Baitul Mal. Dia serah ke Mawik 100% untuk dijadikan bantuan pada orang Islam. Sekarang dia kata ini barang, aku jadi pertaruhan di akhirat, aku nak masuk syurga, berlari pula kata dia. Sebab itu benda ni, kalau kita asal ada kekayaan, semua boleh buat. Semua boleh buat. Cuma sekali lagi masalah pendidikan. Saya ni peminat tegar P.Ramlee. Tanyalah geng-geng PPZ, dia orang pun tahulah kalau WhatsApp apa semua gambar, tertahulah siapa. Kalau muka P.Ramlee itu tak adalah muka orang lain. Saya minat P.Ramlee, tapi ada bab-bab P.Ramlee yang kita tak bersetuju. Khususnya dalam bab dia nak mendidik orang Melayu mencari kekayaan. Kalau puan-puan tuan-tuan bersetuju dengan saya, P.Ramlee dia punya filem, semua filem dia kalau watak orang kaya tu bukan dia yang lakonkan, maka watak orang kaya tu akan jadi jahat sejahat-jahatnya. Tapi kalau dia yang jadi orang kaya tu baik lah jadi watak tu. Asal orang lain yang jahat orang kaya lah. Apa buktinya? Tahun 1955 dia berlakon satu filem nama Penarik Beca. Dalam cerita Penarik Beca, dia jadi watak penarik beca, hero lah. Yang jahat siapa? Orang kaya Marzuki, lakonan Udo Omar ataupun Haji Bakhir. Memang jahat. Asal orang kaya, jahat. Tahun 1960 diarahkan filem yang menjadi masterpiece dia, iaitu Antara Dua Darjat. Dia berlakon jadi Ghazali, orang kampung, kerjanya main gitar, main piano, main benda. Itu hero. Yang jahat 3 orang tengku, Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan, lakonan Kuswadinata, Ahmad Nispu dengan S. Kadarisman. Yang jahat semua orang kaya. Hero dia, padahal kerja dia tolak kereta orang tu rosak je, terus jadi hero je. Orang dah tunang dah benda, curi hak orang, jahat. Dia didik kan macam ngata P.Ramlee, keluar pula P.Ramlee kan. Tak nak cerita tak betul pendidikan itu. Begitu juga tahun 1961 31 Januari dia buat satu filem Alibaba Bujang Lapuk. Yang hero siapa? Alibaba. Kerja apa? Mana ada kerja? Duduk rumah, bini marah, kerja malas, halau dari rumah. Dia kata nak kerja macam mana, tulang reput, kereng-kereng. Asyik-asyik suruh pinjam dengan abang dia. Yang jahat siapa? Kasim Baba. Kasim Baba lakonan S. Samsudin. Jahatlah orang kaya. Orang kaya jadi jahat. Tahun 1961, tahun yang sama, bulan Julai, P.Ramlee buat satu lagi filem, Seniman Bujang Lapuk. Dalam watak tersebut, yang hero 3 bujang lapuk nak jadi bintang filem. Yang jahat siapa? Tak lain tak bukan Sarip Dol, Samsing Kampung Dusun, anak orang kaya dalam kampung. Dulu saya pun heran, kenapa anak orang kaya dengan anak penghulu mesti jahat. Kalau dulu, kalau cerita Seri Mersing, anak penghulu semua gangster. Sampai sekarang orang pandang, awak ayah kerja apa? Penghulu. Mesti jahat. Dulu punya pemikiran lah. Pada jawatan penghulu, jawatan pejabat daerah, sekarang tak ada apa dah. Tahun 1962 P.Ramlee buat satu filem, ni masterpiece dia jugalah, Ibu Mertuaku. Yang hero siapa? Dia lah, Kasim Selamat. Yang jahat siapa? Nyonya Mansur, lakonan Mak Dara. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur kan? Nyonya keliru nama orang tua ni. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur. Tak. Nyonya Mansur lakonan Mak Dara. Nama dia Mak Dara. Ala Kasim Mak Dara. Punya jahat mak mentua, dia bayangkan mak mentua. Padahal yang tak betul siapa? Kasim Selamat. Itu kan tunangan orang Dr. Asmadi. Dia pergi mengoraknya pula dah. Nyanyi sedap-sedap. Yang si Sabariah pun tak sabar-sabar. Bergolek-golek dengar lagu. Teruja sangat dengar lagu.
Jangan tinggal daku pun semua. Akhirnya mengorat. Ingat cerita tu ya? Ngorat-ngorat dapatlah. Nyonya Mansur marah, lempar duit. Ambil duit, kau keluar pada rumah, kau bukan keturunan aku. Kasim Selamat dapat duit, apa dia buat? Ada buat benda elok. Bayar zakat jauh sekali. Dia pergi Pulau Pinang tu. Dah lah tak bayar zakat. Mungkin belum cukup sempurna pemilikannya ketika itu. Tak cukup haul. Dia pergi Pulau Pinang. Dia buat apa di Pulau Pinang? Dia bahan judi. Balik buka YouTube kalau tak percaya lah. Bahan tikam kuda pula dah. Stable kuda. Duduk hotel lama-lama duit tak ada. Isteri bising suruh kerja. Dia mana? Dia reti main muzik je. Akhirnya menyewa rumah. Menyewa rumah tak mampu sewa. Duduk pula bawah kolong. Bawah rumah saja. Sampailah isteri dia kena tu lari pada rumah. Dia menangis sampai buta. Akhirnya duduk percuma lah di situ. Mujur Pak Ali, tuan rumah tu bagi dia belah ihsan duduk. Pak Ali ni memang bagus lah. Itu sebab Allah pelihara keluarga Pak Ali ni sampai sekarang tu. Jeruk Pak Ali apa semua tu daripada saya ingat keluarga dia tu juga agak je lah. Yang jeruk tu berkat jeruk tu. Nak orang kempen pula dah untuk dia. Agakkan saya lah. Tapi tak tahulah yang jahat cerita tu nampaknya mertua lah. Sebab dia orang kaya. Tahun 62 dengan tahun 63 P.Ramlee buat 2 filem sequel. Pertama tahun 62 dia buat cerita Labu Labi. 63 dia buat Nasib Labu Labi. Watak hero 2, Labu dan Labi. Seorang driver, seorang tukang masak. Yang jahat siapa? Majikan dia. Siapa nama dia? Haji Bakhir bin Lebay Kedekut. La ilaha illallah. Buruk betul gambaran dia pada orang kaya zaman itu. Tahun 1964 filem P.Ramlee terakhir di Singapura. Sebelum dia merajuk hati ke Kuala Lumpur. Asal dia nak pergi ke Hong Kong, tak jadi, pasport tak lulus, dia pergi ke Kuala Lumpur. Tahun 64 dia sempat buat filem terakhir Tiga Abdul. Cerita Tiga Abdul memang dia kau-kau bantai orang kaya. Paling teruk dimunculkan satu watak Sadik Segaraga, saudagar barang-barang purba. Ada 3 orang anak, Hamidah, Rasida, Rapida, Jalanda. Kahwin secara kontrak dengan anak-anak Ismit Ulama Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Punya jahat Sidik Segaraga, saudagar barang purba. Tapi dia abang dia sapu semua duit. Wahid habis sapu duit, tinggal untuk Wahub satu rumah buruk saja. Nasib baiklah tengah malam mimpi arwah ayah dia datang pakai serban molek. Wahai anak endaku, pergilah berjumpa dengan tuan magistrate, lawyer, namanya Sulaiman Akhlakun. Pagi esok dia pun pergi Sulaiman Akhlakun. Itu pendidikan, pentingnya wasiat. Jangan lupa wasiat. Walaupun duit tak banyak mana, tanah sekangkang kena juga sikit sebanyak. Awak tu dah tak ada anak lelaki, adik-beradik ramai semua nganga nunggu awak meninggal bila. Usahakan dapat anak lelaki supaya perhabiskan harta cepat sikit. Asyik perempuan dah 3-4 orang perempuan, seha sikit dapat anak lelaki ya. Supaya ngabihkan harta kita bila mati esok. Dia buat wasiat, pergi jumpa Sulaiman Akhlakun. Cek rupa ayah dia kaya lagi. Ada tanah di Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Gostan. Setan pun dia ada harta juga. Dan P.Ramlee buat cerita itu, Rusia belum berpecah lagi. Macam mana dia tahu bila pecah jadi stan? Ni panjang cerita, lain tahun kita ceramah. Tajuk The Brilliance of P.Ramlee, lain tahun lah kita buat. Tahun 68, P.Ramlee buat satu filem di Kuala Lumpur, namanya Ahmad Al-Bab. Pun sama juga. Yang hero siapa? Dia. Kerjanya apa? Syawal, gembala kambing. Kahwin percuma dengan Mastura. Dia ni siapa jahat cerita itu? Ayah pada Mastura, namanya Mashhud Al-Buaya. A.R. Tompe berlakon. Jahat sungguh A.R. Tompe. Setiap kali hari jadi dia wajibkan orang datang bawa hadiah untuk dia. Teruk sungguhlah. Siapa tak bawa hadiah suruh balik. Kita yang membesar dengan cerita P.Ramlee, kita rasa ni jokes, ini kelakar. Tapi kesannya adalah membawa pemahaman pada kita, kalau kaya, jahat. Dan saya ingat drama kita sampai sekarang pun begitu. Kalau saudara-saudari yang kaki menengok drama soap opera dalam TV Astro macam-macam, maghrib ataupun malam, asal kaya mesti ada jahat sikit. Tak kira lah suami ku encik bomba ke, suami ku encik
tu suamiku staf UPNM ke, suamiku encik penceramah ke. Asal mak mentua tu kaya lah, muka semua mata-mata bercakap ni. Asal menantu tu miskin lah, semua itulah hero dan heroin lah dalam filem itu. Asal pak mentua kaya sikit, Tan Sri ke apa ke, tak tahu kenapa, asal kaya jahat. Ini memberi kesan pada pendidikan. Sebab itu jom kita cari kekayaan, bawa harta kita ke akhirat. Bagaimana nak bawa? Saya ringkaskan begini. Ada satu makalah disebutkan, as-sadaqatu iza kharjat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Duit yang bila kita infakkan dalam bentuk zakat, dia akan bercakap dengan kita 5 perkataan. Ni saya ringkaskan saja ya. Pertama dia kata, kuntu saghiratan fakabbartani. Wahai tuan, dulu nilai saya kecil, sekarang nilai saya sudah jadi besar. Macam kita sedekah, RM1 kita sedekah, Tuhan pahalanya dia tulis RM10. Beza. Pahala ni dia tak sama dalam matematik yang biasa. Kalau bulan Rejab boleh pergi sampai 70. Kalau bulan Syaban barangkali pergi sampai 700. Ramadan barangkali pergi sampai 1000. Sedekah di Mekah pergi sampai 100,000. Dia beza-beza lah. Dia jumlah yang bila kita belanja dengan pergi sedekah, dia lain nilai. Kalau kita belanja, benda tu harga RM1, beli RM1 lah. Sedekah tak. Bagi RM1, pahala tulis 10. Yang kedua, duit tu bercakap, kunta harisi fa'an kuntu harisaka. Tuan, dulu tuan jaga saya. Sekarang bila tuan zakat, saya jaga tuan. Dia jaga tang mana? Macam sekarang duit, bila ada dalam wallet, kita akan asyik raba. Kejap jalan raba. Takut orang ambil ke apa ya. Handbag, kita check, takut orang ambil. Tapi bila kita sedekah, duit tu akan kata, lepas ni saya jaga tuan pula. Dia jaga yang macam mana? Kata ulama, duit ni dia jaga kita pertama dari penyakit. Orang banyak sedekah dan zakat, dia bebas dari penyakit. Dalam hadis Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakit di antara kamu ini dengan banyak bersedekah. Dalam mengulas hadis ini, Ibnu Syaqiq rahimahullah dia cerita, pernah satu hari orang jumpa dengan Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibn Mubarak ini tok guru pada Imam Bukhari, orang hebat. Jumpa dia mengadu, tuan saya ada sakit lutut, dah 7 tahun, luka tak kering. Walaupun buat dressing nanti bleeding balik. Saya dah tak tahu nak buat apa. Tolonglah ikhtiarkan. Dah macam cara saya buat, saya tak tahu macam mana. Ibn Mubarak kata beginilah, awak balik ke rumah, awak balik cari kampung, di mana kampung tu ada selalu putus bekalan air. Awak buat satu tangki air di situ. Setiap kali orang buka paip air, awak niatkan, ya Allah sembuhkanlah lukaku ini sebagaimana mampai air ini diberikan pada orang kampung itu. Bila dia buat, ternyata sakit orang tu sembuh. Sebab memang Nabi beri jaminan, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Saya percaya dalam dewan ini, orang muda mungkin tak ramai lah ada penyakit. Tapi kalau orang luar ramai, darah tinggi, kencing manis, macam-macam. Saya ingat kencing manis ni dah jadi normal dah sekarang ni, orang Malaysia kuat minum manis. Mungkin ada di sini yang kencing manis. Makan ubat macam-macam. Percayalah, salah satu elemen nak sembuh, sedekah. Nak cepat pergi infak untuk zakat, lagi cepat sembuh. Tapi niatkanlah, ya Allah aku berzakat ni, potong zakat pendapatan bulanan ini, kau sembuhkanlah sakit aku. Dia kalau zakat kencing manis tu biasa, Tuhan boleh sembuhkan. Dia ada satu penyakit yang lebih teruk pada kencing manis, namanya kencing member. Tu kuah hajar punya penyakit. Itu teruk punya penyakit, kencing member. Tu kuah hajar betul penyakit tu. Itu tak ada ubat lah, jawab kena tumbuk lah jawab. Janji pukul 3, pukul 6 baru sampai.